Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita lagi sekali dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk mata pelajaran matematik tahun 6. Jadi pada hari ini cikgu akan kongsikan cara-cara menjawab soalan buku teks untuk tajuk nombor dan operasi muka surat 20, iaitu untuk mahir diri. Nombor dia 3, 5 dan 6. Okey. Jadi tanpa buang masa, mari kita jawab dulu soalan yang ketiga lah kat sini tu 3. Okey, jadi cikgu baca dulu soalan dia. Senaraikan semua nombor perdana dalam lingkungan 80 hingga 100. Okey. Pertama sekali kita kena fahamkan soalan, iaitu mencari kata kunci. Jadi kata kunci dia apa? Dia suruh senaraikan, pertama dia suruh senaraikan nombor perdana. Okey, faham. Okey, dan lingkungan 80 hingga 100. Okey, jadi untuk menjawab soalan ini, kita kena, cikgu dah senaraikan dulu nombor 81 hingga 99, yang mana kemungkinan nombor perdana. Ini bukan jawapannya lagi. Kita kena senaraikan, kemudian kita akan, kalau tak menempati ciri-ciri dia, kita akan buang satu persatu. Okey, cikgu letakkan 3 syarat untuk kita mengenal pasti itu nombor perdana atau tak. 3, iaitu yang pertama, kita cakap situ dia bukan nombor genap, kecuali 2. Maksudnya semua nombor genap itu bukan nombor perdana, kecuali ada satu je, nombor 2. Kemudian ciri-ciri yang kedua, nombor perdana itu bukan sifir 5. Sifir 5 ni maksudnya belakang dia 5, 10, 15, 20. Maksudnya 5 dengan sifar. Kecuali 5 je. 5 tu nombor perdana. Tapi selain daripada tu, semua sifir 5 bukan nombor perdana. Dan yang terakhir, nombor perdana ni bukan sifir 11, kecuali 11 tu sendiri. Maksudnya nombor perdana, kalau sifir 11 ni senang je, kita nak tahu 11, 22, 33, nombor dia sama semua. Tetapi ada satu perkara yang cikgu nak letak juga agak penting kat sini, iaitu apa? Iaitu nombor perdana ni yang penting kat sini ialah dia tiada dalam mana-mana sifir. Ini penting. Okey, so itu saja maklumat asas lah yang kita kena faham tentang nombor perdana ni. Cikgu letak atas sikit. Alright. Okey, tanpa buang masa, mari kita lihat senarai nombor yang kita dah selesai, dah tulis tu. Jadi pertama sekali kita akan reject apa? Reject nombor genap ataupun sifir 2. Okey, macam mana nak tahu? Yang belakang dia 2, 4, 6, 8, 10. Itu ialah nombor genap. Jadi kita tengok sini, kita buang lah. Kita buang 82, 84, 86, 88. 88 ni sifir 11 pun ada, nombor genap pun ada. Jadi kita buang. Okay, 90 pun sama, dia sifir 5. Dia juga sifir genap ataupun nombor 2, sifir 2. Okey, so buang. 92, 94, 96, dan 98. Dan 100 tak payahlah, sebab 100 tu lingkungan, dia tidak termasuk. Okey, jadi kita dah selesai satu perkara. Sekarang kita tengok pula nombor perdana ni bukan sifir 5. Bukan sifir 5. Ada 2 nombor yang sifir 5 kat sini, yang selain pada 90 tadi, 85 dan 95. Jadi ini bukan sifir 5. Bukan nombor perdana. Jadi buang. Okey, jadi nombor yang tinggal ni kemungkinan besar nombor perdana lah. Okey, tapi kita baru 2 syarat baru. Okey, syarat ketiga dia kata bukan sifir 11. Ada lagi tak sifir 11 kat sini? Nombor yang sama dua-dua, besar dengan 10, 99. Ini sifir 11. Jadi buang. Secara kasarnya, nombor yang tinggal ini adalah nombor perdana. Tapi walau macam mana pun, kita kena pergi satu persatu untuk kita semak. Okey, kita semak maksudnya ada sifir ke tak.
Kita tengok yang pertama 81. Adakah 81 nombor perdana? Jawapannya tidak. Kerana apa? Kerana dia ada dalam sifir 9. So kita tulis ni, untuk membuktikan dia ialah 9 kali 9. Jadi dia ialah sifir 9. Jadi tak boleh. Buang. Okay, kemudian 83. Kita akan hadapi kesukaran kalau kita tak hafal sifir. Tapi kalau kita hafal sifir, tak ada dalam sifir tu, ya lah tu. Jadi 83 tu ya. So kita dapat satu dah nombor perdana. Kemudian 87. 87 ni macam tak ada tau. Sebab kita hafal sifir sampai 9 kali 9 81. Tapi kalau kita semak kat sini, kita tukar sikit ni. Semak, kita buat macam ni. Okay. Macam mana nak tahu? Kita tengok sifir, dua sifir ni je, 3 ataupun 7. Kita bahagikan dua je. Bahagi antara dua nombor ni je. Okay, kita bagi 3 lah kita contoh. So 3 ni kita bagikan dengan 87. Okay, ini berapa? 2 6. Kemudian kita tolak dapat 2 7. Kemudian dia apa? 9. Jadi 27. Jadi tak ada baki tau. Bila kita bahagi, tak ada baki ni maksudnya genap dapat 29. Maka dia ialah apa? Bukan nombor genap. Bukan nombor perdana. Jadi kita buang. Macam tu je kita check. Kalau nombor perdana ni kita bahagi, kita ada apa? Ada baki tau. Okey, kita nak soalan satu. Soalan satu ni pun sama. Kalau orang confuse, orang akan cakap dia nombor perdana. Tapi hakikatnya kita bahagikan antara 3 dengan 7. Jadi kita bagi dengan 3. Tengok. Saya tukar pen. 91 bahagi 3. Okey, ini 3, ini 9. Okey, ini sifar, ini 1. 1 ni anak panah kan. So dia sifar, dia ada baki. Tadi cikgu cakap nombor perdana ni dia ada baki. Sebab kita bahagi nombor yang salah, dia bukan sifir 3. Cuba kita bahagi dengan 7. Jadi kita ambil 91 kita cuba bahagi dengan 7. So 1 7 kita tolak dapat 2 dan 1 kat sini, turunkan, dan ni 3. Jadi bila kita tolak, ini tak ada baki, nampak? Maksudnya 91 ni dia ada sifir 7. So cikgu tulis ni. Macam 89 tadi ada sifir 87 tadi ada sifir berapa tadi? Sifir 3 iaitu 29 kali 3. Sebab itulah tak ada. Okey, tadi soalan 1 tu ialah 7 kali 13 ataupun 13 kali 7. Dapat ni. Jadi kita reject ni. Kemudian 89 ni ialah terlangkah cikgu tadi. 89 ni ialah nombor perdana. Okey. 93 ni direct kita. Kalau kita hafal sifir, dia ada sifir 3 kat situ. Tengok sifir 3. Memang direct kat situ. Kalau kita hafal, advantage untuk kita. So bagi 3. Dia. So dia dapat 3 9. Habis. Dan 3 sifar. Sifar pula. Bukan sifar. 1. 1 3. Jadi habis. Maksudnya sifir 3 dia ni, iaitu berapa kali berapa? Iaitu 31 kali 3. 31 kali 3. Yes, 31. Ini sifir 3. Jadi tak boleh kita reject. 97 ni nombor perdana. So soalan pertama ni, apakah maksudnya senaraikan nombor perdana lingkungan 80 hingga 100 ada 3 nombor. So jawapan ni ialah apa? Jawapan ni ialah 83 89 dan 97.
Okey, itu untuk soalan pertama. Okey, kita pergi pula kepada soalan kedua atau soalan seterusnya ni, soalan keempat lah. Okey. Kata tukarkan nombor perpuluhan juta dan pecahan juta kepada nombor bulat. Okey. So kata kuncinya ke situ, suruh tukar kepada nombor bulat. Soalan ni dia ada dua, satu perpuluhan, satu pecahan. Pecahan ni pula ada pecahan nombor bercampur. Jadi macam mana cara dia? Kita dah belajar dah. Nak mendarabkan nombor perpuluhan ni, nak tukar pada nombor bulat, darabkan dengan 1 juta. So kita salin dulu untuk elak kekeliruan. So kita salin 2.37. Kita terus darab 1 juta. Okay, kalau siapa pernah tengok episod cikgu sebelum ni, apa kita buat? Kita akan gerakkan titik perpuluhan. Gerakkan ke mana? Ke kanan. Kenapa? Sebab operasi darab. Operasi darab, nombor tu akan jadi besar, jadi dia akan jadi ke kanan. Gerak berapa kali? Gerak 6 kali. Okay, so gerak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, kenapa 6 kali? Sebab 6 sifar. So ruang yang ada itu kita tak sifar. Dan kita akan tulis jawapan dia dengan cara yang memahamkan kita, dengan kita selangkan antara tiga-tiga digit atau nombor tu. So jawapan dia 2,370,000. Jadi itulah soalan A. Okay, kita pergi pula soalan B. Soalan B dia nombor bercampur. Jadi ini pun senang juga. Senang sangat. Siapa selalu ikut cikgu mesti dia boleh buat. So cara dia kita akan buat macam mana? Kita akan separatekan. Kalau cikgu kat kelas, cikgu panggil sempritkan. Semprit tu maksudnya apa? Maksud separate lah. So kita asingkan saja, di mana 4 ini merujuk kepada berapa, 58 ini merujuk kepada berapa. So kita tulis 4 ini 4 juta. 4 juta. So 4 juta. 5 per 8 macam mana? So jangan pening kepala. Ingat 8, ingat skirt 8, ingat penyebut 8. Nilai penyebut 8 tu 125,000. Oleh kerana atas tu 5, jadi kita akan buat 5 darab 125,000. So jangan risau. Awak tak hafal ni pun tak apa, awak buat pun tak lazim. Cikgu pun kadang-kadang tak hafal juga. So awak buat 125,000 ni, darabkan dengan 5. Yang penting kita tahu skirt dia je sudah. Skirt dia 125. Okey, so buat sifar. Ni 25. 5 kali 2 10, 10 tambah 2 12. Kemudian 5 ke 1 5, 5 6. Okey, nilai ini nilai pecahan tu. Jadi apa kita buat pula? Kita tambah saja. So jawapan dia apa? Jawapan dia air sekali. Jawapan dia ialah buat sinilah, nanti faham, nampak sikit. 4 juta 600. Gila, nanti awak tak faham. Sama je. Pakai pen yang sama lah untuk jawapan je. So jawapan dia ialah 4 juta. Kita tukar lagi. La ilaha illallah. Mungkin faktor penuaan ni. Okay, so jawapan dia 4,625,000. Okay, siap. Ini dia. Panjang sangat. Okay, ni jawapan ni. Okay, kita pergi buat C. C tak ada masalah. C macam soalan A. Okay, macam mana kita buat? So kita tulis 8.19 darabkan dengan 1 juta. Okey, kemudian kita buat apa? Kita akan gerakkan titik perpuluhan ke kanan. Kenapa ke kanan? Sebab darab. Okey, so cikgu ruang ni sempit, so cikgu letak sini 18.19. Okay, so kita gerak ke kanan. Gerak 1, 2, 3, 4, 5, 6.
ruang itu, titik itu sudah berubah. Dan ruang yang ada itu atau longkang yang ada itu kita letak sifar, sifar, sifar. 3 sifar je. Sebab itu tidak ada nombor, kita isi situ. Dan kita dapat jawapan dia. Apa dia? Kita selang sikit. So kita akan dapat jawapan dia 8,19,000. Okey, itu saja. Selesai. Siapa cakap matematik susah? Senang je. Okey. Siap nombor 4. Okey. Kita pergi pula seterusnya. Bagaimana menukar ataupun menulis nombor berikut dalam perpuluhan dan pecahan juta. Oh, dia ada dua. Dia nak kita jawab dalam perpuluhan dan pecahan. Okey. Maksudnya dua kali pengiraan lah. Okey, kita pergi yang pertama. A. 500,000 So kita tulis A 500,000. Okey, cikgu tulis 500,000. Okey. Macam mana 500,000 ni nak pergi kepada perpuluhan? Kena bahagi 1 juta. Okey, so kita bahagi 1 juta. Bahagi 1 juta. Bila kita bahagi, kita akan dapat macam mana? Kita akan gerak ni, gerak 1, 2, 3, 4, 5, 6. So jawapan dia ialah sifar perpuluhan 5 juta. Okey, siap. Okey, daripada perpuluhan ni kita boleh jawab pecahan macam mana? Okey, so cara dia cikgu pernah ajar dekat kelas. Okay, cikgu buat macam mana tau? Cikgu daripada titik ni kita tarikkan ke sana. So titik ni jadi sisa 1. Yang ni ialah sifar. So kita akan dapat 5/10 juta. Tetapi ini bukan jawapan yang penghabisan, kerana setiap jawapan pecahan perlu dipermudahkan. Jadi ada sifar 5 tu, 5 kali 1. Kita tanya sifar 5, 5 kali 1, 5 kali 2. Jadi jawapan ni ialah 1/2 juta. Oh, senang je So ada dua jawapan A. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Okay, kita pergi pula yang kedua. B lah, B. 3 juta 400,000. Kita nak tukarkan kepada nombor perpuluhan. Kita macam mana? Macam atas, bahagi. Bahagi apa? Bagi 1 juta. Okay. So kita akan gerak lah. Sebab cikgu tak ada ruang nak salin ni. So cikgu gerakkan titik ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nombor yang terhasil ialah 3.4 juta. Okey. Bagaimana pula nak menukarkan kepada pecahan? Okey, sama macam atas, tengok kita tarik je. Senang sangat kelas. Serius senang. Okey, mula kita tulis 3/4. Itu sebab kita cikgu lebih suka awak buat dalam buku petak-petak ni. Kita nampak. Jadi macam mana cara dia? Kita tengok daripada titik ni cikgu ajar. So letak gariskan macam tu. Lepas tu titik ni kita jadikan 1. Lepas tu ni jadikan sifar. Kemudian 3 ni kita gemukkan dia. Jadi kita dapat nombor dia ialah apa? 3, 4 per 10 juta. Tetapi macam soalan A tadi, kita perlu pemudahkan. Jadi ada sifar apa? Ada sifar 2. 2 kali 5. Jadi jawapan yang terakhir ialah apa? Ialah 3/2 per 5 juta. Okey. Seterusnya kita perlu menggunakan muka baru. Cikgu kena muka baru. Kejap. Cikgu nak alih sikit. Okey, mana tadi? Okey, sini. Okey, dia. Kemudian letakkan mana tadi? Mana tadi? Sini. Kita letakkan
Kita petak. Oh, tak ada ni punya ni Okey, tak apa lah. Okey, cuma kita tengoklah. 9, 7, 5 sifar, 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 sifar. Okey, jadi kita nak tulis ni Kenapa tak ada Cikgu pun. Ada pun. Okey. Gangguan sikit. Okey. Apa tadi? Salin balik. 9, 7, 5 sifar. Okey, tulis. Kita tulis. Pakai warna biru balik. Cikgu suka warna biru C. 9,750,000. Kita akan bahagikan dengan 1 juta. Okey. Ni ruang ada. Ruang ada sonok sikit. Salin So salin balik. Salin. Kita buat 975 sifar. Sifar. Kita akan gerakkan titik perpuluhan daripada ujung ni ke depan. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Titik perpuluhan sudah berada di situ. Dan kita pun jawab 9.75 juta. Okey, seterusnya kita nak tukarkan kepada nombor pecahan juta. Jadi kita ambil nombor ni balik, 9.75. Okey, macam mana kita buat? Awak boleh cakap dalam ni lah, dalam hati macam mana? Tarikkan daripada titik ni, tarik sampai ujung. Dan titik ni buat 1, 7 ni buat apa? Ada ruang kan? Sifar, dan ni tak sifar. Dan 9 ni kita gemukkan je tu. So kita akan dapat 75 per 100. Okey. Apa buat pula? Kena pemudahkan. Sifir apa? Sifir 25. Okey, kita tanya diri kita, 75 ni, sifir 25, dia darab dengan 3. Ini darab dengan 4. Maka kita akan dapat jawapannya 93/4 juta. Okey. Siap untuk soalan apa tadi? Soalan nombor 3 tadi untuk A, B dan C. Okey, kita pergi pula soalan seterusnya. Okey, soalan ni cakap apa? Cakap selesaikan masalah berikut. Ada negeri Semenanjung Malaysia dan negeri Sabah dan Sarawak. Ada keluasan keluasan tanah lah kita cakap je. Keluasan dia 0.132 juta kilometer luas tu. Dan juga manakala Sabah dan Sarawak 66,000 kilometer lebih daripada Semenanjung. Maksudnya kita kena faham Semenanjung, Sabah dan Sarawak ni bukan 66, dia lebih. So apa masalah kat sini? Masalahnya dia bagi dalam perpuluhan. So kita cari dulu kata kunci. Kata kunci yang pertama ni, ini kita kena bagi dalam nombor nombor bulat. Kemudian 66,000 ni dia kata situ lebih, iaitu kita kena tambah. Dan seterusnya dia kata apa? Hitung jumlah. Maksudnya kena buat apa? Kita dapatkan kedua-dua nombor itu, kedua-dua keluasan tu, nanti baru kita tambahlah. Okey, kita selesai dulu masalah pertama. Masalah pertama iaitu Semenanjung Malaysia. Kita nak nyatakan kepada nombor bulat. So kita salin dulu 0.132 juta. Okey, kita terus. Oleh kerana kita nak dapatkan dalam nombor bulat, so perpuluhan kena darab 1 juta tadi cikgu cakap. Okey. So tak apa, cikgu tulis untuk bagi awak faham. Terus darab. Darab apa? Darab 1 juta. Oh lama, salah pen, sorry kelas. Okey, 1 juta. Okey. Dan kita gerakkan titik perpuluhan pula. Gerak berapa kali? Gerak 6 kali. Okey, daripada ujung.
So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nampak tak? Dia agak keliru bila ada nombor ni. Tapi kita nampak ni 1, 2, 3 longkang. Jadi longkang ni kita tak sifar. 1, 2, 3. So jawapan dia apa? Jawapan dia ialah 132,000. Okey, ini keluasan bagi apa? Bagi Semenanjung lah. Semenanjung Malaysia. Okey. Okay, tengok Sabah Sarawak 66,000 lebih. So Sabah dan Sarawak ni cikgu saya buat Sabah SS lah, Sabah Sarawak. Bukan 66,000, dia lebih. Jadi kita buat apa? Kita ambil 132 ni. Ni sorry saya lupa. So ini ialah km lah. Km persegi. Bila jawab ni kena detail sikit sebenarnya. So persegi. Dua ni 46. Okey, 2 tulis log 2. Okey, ini lebih saya ni tambah. So tambah 66. Ini dapat apa? Kita garis. Elok sikit. So dapat apa? Pula. Dapat apa? Sifar 891. Inilah keluasan untuk negeri Sabah dan Sarawak. Dan apa kita buat yang terakhir? Kita tambahkan kedua-dua ni. Kenapa perlu tambah? Kerana kehendak soalan memerlukan kita tambah kedua-dua. Awak nak cantik, awak buat sekali lagi. Kalau awak berani untuk awak tambah macam tu pun tak apa. Sebab cikgu nak bagi awak faham. So cikgu salin balik. Tapi risiko dia akan berlaku salah salin ya. Setengah cikgu cakap terus je. So terpulang lah. Macam mana pun awak ikut cikgu, awak cakap macam mana. Sebab cara cikgu ni, cara cikgu nak bagi awak faham. Setengah cikgu kata terus salin je, buat apa nak ni, buat apa nak salin semula kan salah. Pun betul juga. Pun betul juga pendapat tu. Matematik ni kita jangan apa kata, jangan lari konsep lah yang penting. Kita nak ikut cikgu cakap apa pun ikut tak apa. Mana kalau berlainan, kena dengar lah, kena dapatkan pendapat. Kenapa salah, kenapa betul, kena dengar. Okay. Ni 10, 13 dan 3. Jadi inilah keluasan kilometer persegi. So keluasan negara Malaysia kita yang tercinta. Okey. Selesai. Okay, satu lagi kelas. Oh, B. Dia ada banyak Oh, rupanya A, B. Okey, B. Sebuah kilang mengeluarkan 1.08 juta. Nampak? Ini semua nak menyusahkan hidup kita. Sebab apa? Sebab dia nak bagi dalam perpuluhan. Kerja kita pula nak kena tukarkan. Tapi jangan salahkan soalan. Sebab soalan ni untuk apa? Untuk menguji kita. Jadi kita akan faham nanti kita garis kata kunci ya. So sambil-sambil tu cikgu nak bagi nampak, awak nampak benda-benda ni Okey So 1.8 juta biskut untuk rasa apple, coklat dan lemon. Oh, ada 3 jenis. Kemudian dia kata bilangan biskut, kopi dan coklat masing-masing 250,000. Maksudnya yang sama. So dia kata coklat dengan kopi ni 250,000 dan 250,000. Kita dah boleh agak dah. Tengok dia kata apa. Kira bilangan lemon. Maksudnya baki lah. Okey, so apa masalah dia? Masalah dia ni tadi, masalah dia. Masalah dia pertama sekali kita kena tukarkan kepada nombor bulat. Okey, kita tukar dulu. 1 Cikgu tukar ni pen tadi. So 1.08 ni macam mana kita nak tukar pada nombor bulat? Banyak kali cikgu cakap, biarpun berbuih mulut cikgu harap awak ingat kena darab 1 juta. Bila nak darab, mesti kena ingat 1.08 ni kena gerakkan titik perpuluhan itu ke kanan. Berapa kali? 6 kali. 2, 3,
4, 5, 6. Dan ruang yang ada kita letak sifar. Berapa kali sifar yang ada? Sebab ada berapa? Ada 4. Kenapa ada 4? Kerana ada 4 longkang. Dan kita salin balik. Sebelum kita salin, pastikan kita tahu dia ada 7 digit. So, kita dapat 1,80,000. Ini apa dia? Ini ialah coklat. Bilangan coklat untuk berapa jenis? 1, 2, 3. Yang mana dia ialah, cikgu tulis sini K kopi, ini coklat dan lemon. Okey, kita tengok bilangan biskut, kopi dan coklat masing-masing 250,000. Masing-masing tu maksudnya sama So kita letak sini. Cikgu nak bagi awak faham, cikgu letak sini. Ni. Awak sambil-sambil tu mesti awak dah boleh tangkap dah berapa nilai kedua-dua yang kita tahu ni. Apa kita buat agak-agak? Coklat lemon kita tak tahu. Kita boleh dengar awak cakap kita tambahkan. So tambah. Ambil 250,000, cikgu acah je. Nanti awak cakap cikgu ni pula acah je dengar-dengar. Cikgu rasalah awak boleh fikir tu. So tambah. Dan nilai dia berapa? Betul. Siapa? Ahmad Kabu cakap tu. Ke Seman? Betul. Jawapan dia apa? Tambah daripada ujung jawapan dia yang kita tahu kat sini 500,000. Jadi macam ni kita nak buat? Nak dapat lemon? Betul. Rosna kata apa? Tolakkan. So kita buat 1, sifar, 8, sifar, akan tolak dengan 500,000. Dan kita gariskan. Kita kena anggap pemeriksa tu, cikgu tu tak faham apa-apa. Jadi kita kena tulis elok-elok Tulis elok tu sebab pemeriksa ke cikgu awak suruh minta awak tulis ni. Bukan untuk apa? Untuk awak faham lah. Kena membantu macam tu. Kalau awak tulis elok, mesti boleh. Cikgu punya tulisan pun tak cantik, cikgu akui. Tapi sekurang-kurangnya sedang lah Okey, dapatlah. Tengok duk sembang je. Ni kena tolak ni sebenarnya. Ni dia 10 ni. Ni jadi sifar. So ni tak ada lah. Nampak. So jawapan dia 580,000 biskut untuk lemon. Okey. Seterusnya. Ni yang tadi tak nak. Cikgu tak gerak lagi. Ni yang terakhir. Kecil pula. So besarkan sikit Okey. Tak boleh start ni dah. Ni tak boleh. Okey, tak apa. Kita buat. Bilangan pengundi di pusat mengundi V adalah 3 kali pengundi W. Beza pengundi itu ialah 0.1 juta. Berapakah pengundi di V dan W? Okey, kita ini apa nama ni? Kebat sikit So, jangan risau. Jangan takut kita jawab ni. Dia kata beza V dengan W tu ialah 1 juta. Di mana dia ialah 3 kali. Bilangan V ni 3 kali ganda W. Okey. Sekarang masalah dia utama apa? Masalah dia 0.1 tu. Okey, kita bagi dalam nombor bulat. Macam mana? Sorry, kali ni tak ada pula dia punya kotak. Tak tahu dah. Dia merajuk kot. Okey. So 0.1 kita akan darabkan dengan 1 juta. Dan kita buat balik 0.1 akan gerakkan titik perpuluhan ke kanan berapa kali? 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. So ruang yang ada kita buat apa? Kita letak sifar.
Okey, pandai. So, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi apa jawapan dia untuk yang pertama? 1 juta. 100,000. 100,000 kenapa cikgu tulis macam tu? So cikgu pandai. Kan tak faham. Tulis elok. So 100,000 selang sikit. Okey, ini ialah apa? Beza, beza untuk beza untuk V dan W. Maksudnya macam ni. Okey, kita kata macam ni, V ni apa? 3 kali ganda, 3 kali ganda. W ni berapa kali ganda? W ni ada 1 lah. Okey, faham? Maksudnya kalau kita kata kita tolak 3 tolak 1, dia jadi berapa? Jadi 2 kan? So 2 ni ialah berapa? Ialah beza antara tu, iaitu berapa? Iaitu 100,000. Okey? Sekarang kita nak tahu kalau 2 tu ialah 100,000, kalau 1 berapa pula? 1 kali bilangan. So cara dia ialah kita bahagikan dengan 2. 100,000 ni kita bahagikan dengan 2. Jadi awak boleh buat bentuk lazim. Okey, so jawapan dia akan dapat 50,000. Okey, so kita dapat 1 bahagian tu 50,000. Kemudian kita berbalik pada bahagian tadi, iaitu 3 dan 1. V tu berapa bahagian? 3 bahagian. Kita tahu tak 1 bahagian berapa? 1 bahagian 50,000. So kita ambil 50,000. Kita nak cari V So kita darabkan dengan 3. Jadi jawapan dia berapa? Sifar 15. Okey, inilah V. Okey, mari kita tengok W Okey, so W ni macam mana? 1 bahagian. Ni memang 1 bahagian. So tak payah kira lah. Memang 1 bahagian. Okey. So 50,000. Okey, 50,000. Okey. Adakah jawapan kita ni betul ke tak betul? So kita akan semak. Macam ni nak semak, kita akan tolak. Ambil 150,000. Kita akan tolak 50,000. Dapat berapa? Ni kita kena tulis macam ni sikit. Semak. Tanda hijau. So sifar 1. So 100,000. Betul tak? 100,000. Betul ke tak betul? Betul. Kenapa? Tengok dia kata, beza antara pengundi itu ialah sifar 1 juta, iaitu kita tukar 100,000. Beza dia 100,000. Maka itu membuktikan yang kita kira tu betul, iaitu V tu ialah apa? Ialah berapa tu? 150,000 dan W ialah 50,000. Okey, itu saja untuk kali ini, perkongsian cikgu untuk kali ini. Untuk cikgu ulang balik untuk kita menjawab soalan buku teks di muka surat 3, 5 dan 6. Mesti ada orang tanya, cikgu, nombor 1, 2 tak buat ke? Okey, bukan cikgu tak nak buat. Soalan tu dia kata menekan kalkulator. So awak boleh buat lah. Cikgu tunjukkan yang mana perlukan jalan pengiraan. Okey. So itu saja daripada cikgu. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang tak baik itu adalah kekurangan daripada cikgu sendiri. Cikgu minta maaf. Okey. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.